Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi. Okey, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita berkaitan dengan bidang hadis, iaitu pelajaran yang ke-11, ikhlas dalam kehidupan. Okey, dalam bab ini kita akan mempelajari satu potongan hadis berkaitan dengan ikhlas. Okey, kita tengok, boleh baca sama-sama dengan saya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Okay, kita tengok kepada terjemahan petikan hadis daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan bergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Sesiapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya apa yang diniatkan. Okey, jadi dalam hadis ini berkaitan dengan niat, perbuatan bergantung kepada sesuatu niat. Jika baik niatnya, maka apa yang dia akan dapat akan baik. Okey, sekiranya niatnya kerana dunia, maka dunialah yang akan dia peroleh. Okey, kita tengok daripada segi bahasa. Ikhlas daripada segi bahasa ialah bersih dan suci dari kotoran yang mencemarkan. Okey, daripada segi istilah pula, semua amalan zahir dan batin yang dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya nak tekankan di sini berkaitan dengan amalan zahir dan amalan batin. Anak-anak tahu apa maksud amalan zahir dan batin? Okey, kita tengok amalan zahir. Amalan zahir adalah amalan yang kita nampak dengan mata kita. Contohnya, amalan zahir yang kita nampak adalah menolong orang tua, menolong adik-adik, menolong ibu bapa, membaca Al-Quran. Okey, itu adalah amalan zahir yang baik. Okey, amalan zahir, amalan batin pula adalah benda yang kita tak nampak tetapi benda tu baik. Okey, contohnya berbaik sangka kepada orang lain, bertawakal kepada Allah. Okey, benda tu kita tak nampak dengan mata kita. Okey, itu maksud amalan batin. Okey, tengok seterusnya ciri-ciri orang yang ikhlas. Okey, yang pertama, ciri-ciri orang yang ikhlas adalah istiqamah melakukan kebaikan. Apa yang dimaksudkan dengan istiqamah? Okey, istiqamah di sini bermaksud berterusan melakukan kebaikan. Kita berterusan melakukan kebaikan. Okey, yang kedua, tidak mengharapkan pujian manusia. Jika kita melakukan kebaikan, jangan mengharapkan pujian daripada Allah, tetapi harapkan kepada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, sentiasa mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita buat di dunia, kita mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya, mengharapkan ganjaran pahala di akhirat. Okey, ni sekiranya kita melakukan sesuatu itu ikhlas kerana Allah, kita akan dapat ganjaran pahala di akhirat. Okey, seterusnya, tidak mengingati kebaikan yang dilakukan. Okey, seterusnya, tidak menghiraukan kejian manusia. Biasalah kita tengok orang, bila kita buat baik, ada yang tidak berpuas hati atau ada yang menghina, mengeji kita. Okey, so tidak menghiraukan kejian manusia. Okey, seterusnya, sentiasa bersabar dalam kesulitan. Okey, orang-orang yang sabar ni sesungguhnya dia bersama dengan Allah. Okey, kepentingan ikhlas. Apa pentingnya ikhlas? Yang pertama, diangkat darjat dan martabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kepentingan yang kedua, akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira di dunia ataupun di akhirat. Okey, hidup akan menjadi tenang dan tenteram. Ni sekiranya kita memiliki sifat ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara.
Okey, terhindar daripada hasutan syaitan. Dan yang kelima, doanya akan dimakbulkan oleh Allah. Okey, ni sekiranya seseorang itu memohon doa dengan ikhlas. Okey, seterusnya amal ibadat akan diterima oleh Allah. Ni jika sekiranya kita melakukan sesuatu ibadat, sesuatu perbuatan itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, last sekali kita tengok kepada pengajaran hadis. Okey, dalam pengajaran hadis, kita hendaklah memulakan dengan ayat kita hendaklah, kita haruslah, kita mestilah. Okey, tu bila kita nak buat pengajaran hadis atau pengajaran ayat. Okey, pengajaran hadis yang pertama, umat Islam hendaklah berniat kerana Allah dalam setiap amalan agar mendapat keredaan daripada Allah. Okey, yang kedua, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Allah akan memberikan ganjaran kepada hamba-Nya yang ikhlas. Okey, jadi bila kita buat sesuatu dengan ikhlas, maka Allah akan memberi ganjaran pahala kepada kita. Okey, yang ketiga, kita hendaklah melakukan ibadat dengan niat yang ikhlas agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang terakhir sekali, kita hendaklah menjauhi sifat riak dan ingin menunjuk-nunjuk agar amalan tidak sia-sia. Okey, jika kita buat sesuatu perkara tu bukan kerana ikhlas tetapi kerana kita nak menunjuk-nunjuk, maka amalan kita akan menjadi sia-sia. Okey, jelas ya anak-anak, berkaitan dengan ikhlas dalam kehidupan, diharapkan apa yang baik itu kita ambil iktibar. Okay, itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada kesalahan saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.